وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Ashabul Fadilah yang dihormati lagi dimuliakan, bahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa dan pegawai serta pimpinan masjid yang dihormati para asatizah, alim ulama dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tetamu Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat yang berkat ini, waktu subuh, kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat pula berada di dalam majlis ilmu, majlis yang berkat. Mudah-mudahan kita mendapat bahagian daripada jaminan dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkati umatku pada awal harinya. Barang siapa solat subuh berjamaah, man salla al-fajra fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa solat subuh berjamaah, maka pada hari tersebut dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala. Di dalam bulan Sya'ban, kita berada di dalam bulan Sya'ban dan semakin dekat dengan Ramadan, kurang daripada seminggu lagi, ya. Mana pada hari Ahad yang akan datang, sekiranya dipanjangkan umur, kita akan bermula berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allahumma ballighna Ramadan, amin. Sebelum kita masuk dalam topik Ramadan, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan antara keutamaan di dalam bulan Sya'ban, iaitu di dalam bulan Sya'ban berlaku peristiwa peralihan kiblat. Pagi ini kita nak merenung satu perkara untuk kita mengambil pengajaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Suratul Baqarah ayat yang berada di awal juzuk yang kedua, ya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sadaqallahul 'azim. Sayaqulu as-sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang jahil, minan nas, daripada kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah ucapan orang-orang yang
Al-Quran menggelar mereka bodoh ni, ya. Apa yang menyebabkan mereka menukarkan kiblat mereka yang mereka menghadap kepadanya sebelum ini? Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan wahai Muhammad, bagi Allah masyriq timur, wal maghrib dan barat. Yahdi man yasha, Allah Ta'ala dialah yang memberi hidayah sesiapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ayat ini mengkisahkan tentang Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada peristiwa peralihan kiblat. Ayat ini datang sebelum daripada menceritakan tentang perintah Allah. Allah kata kepada Nabi SAW, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat berbolak-balik pandangan kamu ke langit. Fawalli wajhaka syatra falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, nescaya kami akan palingkan kamu kepada kiblat yang kamu redai. Ayat itu datang kemudian. Apa yang membuatkan Nabi berkeinginan untuk beralih arah kiblat daripada menghadap ke Baitul Maqdis kepada Kaabah? Tak lain tak bukan antaranya ialah kerana untuk mengelak daripada fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah, mereka membuat fitnah, mereka membuat cuba untuk nak memasukkan ataupun mempengaruhi persepsi masyarakat dengan mengatakan bahawa Muhammad yang mengaku menjadi Nabi, mengaku membawa ajaran yang betul, tetapi cuba kamu lihat, waktu dia solat, dia dan pengikutnya mereka menghadap ke mana? Mereka menghadap ke kiblat orang-orang Yahudi. Mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Maka seolah-olah macam tidak asli, maksud tidak ada satu jati diri menghadap ke kiblat kita, ya, orang Yahudi. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka kerana itu Allah Ta'ala mengatakan, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan ada nanti orang-orang yang Allah Ta'ala gelar mereka ini, ya, dengan gelaran yang kita kata kalau siapa yang terkena gelaran ni pedih lah, ya. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh, minan nas, orang Yahudi dan yang seumpama dengan mereka, yang seangkatan dengan mereka, akan bercakap-cakap, kenapa Muhammad tukar kiblat daripada yang asal kepada kiblat yang lain? Dulu mereka lah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, kenapa Muhammad menghadap ke kiblat kami? Ya. Peristiwa peralihan kiblat yang berlaku dalam bulan Sya'ban ini menjadi satu, dia ada banyak sudut. Salah satunya adalah untuk nak menggembirakan Nabi SAW. Kenapa Allah menggembirakan Nabi? Kerana Allah Ta'ala tunaikan hajat dan permintaan Nabi untuk nak mengubah arah kiblat. Nabi tak suka bersama-sama dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi mengajar kepada kita di dalam beragama ini, sebolehnya jangan sama ada perwatakan kita ke, dalam beribadat ke, jangan sama dengan orang-orang bukan Islam, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Majusi atau siapa saja. Contoh macam sewaktu Rasulullah berpuasa pada hari Ashura, sebelum difardukan puasa Ramadan difardukan tahun 2 Hijrah. Sebelum itu, waktu fatrah Makkah, Rasulullah dan para sahabat berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Sebelum puasa Ramadan difardukan, sahabat-sahabat puasa pada 10 Muharram. Itu puasa wajib sebelum pada itu. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah dan difardukan puasa Ramadan, Nabi masih lagi puasa Ashura. Cuma puasa Ashura tu jadi sunat.
Di Madinah ada orang Yahudi. Orang Yahudi ni, mereka ni asal tempat mereka di Palestin. Asal tempat mereka, tanah asal mereka Palestin. Yang asal Bani Israel. Yahudi ni golongan-golongan yang menyeleweng daripada kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Maka mereka datang ke Madinah ni kerana dalam kitab mereka, dalam ajaran mereka ada menyebutkan bahawa Nabi akhir zaman ni akan bangkit di Madinah. Sebab itu mereka datang ke Madinah, nak tunggu, nak sambut dan nak tengok siapa Nabi yang akhir zaman yang dinyatakan. Dan mereka menyangka bahawa Nabi tersebut ialah di kalangan mereka sendiri, seperti mana kebiasaan Nabi-Nabi terdahulu dibangkitkan di kalangan Bani Israel. Dan mereka tahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ni, orang yang diberikan ilmu dalam kitab-kitab yang terdahulu ni, mereka kenal kepada Nabi akhir zaman, ciri-cirinya, sifatnya mereka kenal. Bahkan Quran kata apa? Kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Nabi ini seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Mana dia tak boleh tipu. Maka tiba-tiba bila Allah Ta'ala bangkitkan Nabi yang dijanjikan ini di kalangan orang Arab, Quraisy, dan bukannya di kalangan Bani Israel, bukan di kalangan orang Yahudi. Dan orang Yahudi dia tahu memang betul-betul ciri-ciri Nabi akhir zaman tu ada pada diri Nabi Muhammad. Dia tidak boleh menyalahi ilmu dia, tetapi nafsu dia menolak. Kami tak nak ikut Muhammad. Kami sangkakan Nabi itu daripada kalangan kami. Rupanya bukan. Maknanya di sini mereka tahu tapi mereka tak ikut. Memang itulah sifat orang Yahudi pun, yang Allah Ta'ala cela dalam Al-Quran. Sami'na, kami dengar, kami tahu. Wa asayna, tapi kami tak mau ikut. Bukan setakat dia tak mau ikut, bahkan dia mengganggu pula. Dia mengancam. Bila mereka mengatakan Muhammad itu menghadap ke arah kiblat kita, niat mereka nak memburuk-burukkan Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala tukarkan. Sama macam puasa Ashura yang kita sebut tadi. Orang Yahudi kata Muhammad puasa macam kita juga, puasa hari Ashura. Dia tiru-tiru kita, tiru orang Yahudi. Kan dalam Quran menyebutkan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nescaya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan redha melainkan kamu ikut ajaran mereka. Dalam hal ini bukan Nabi mengikut ajaran mereka, bahkan Nabi mengikut syariat yang terdahulu. Tapi kerana apa? Walaupun kita kata kalau Nabi tak ambil peduli kata-kata orang Yahudi itu boleh saja, tapi menutup fitnah itu satu perkara yang penting dalam agama. Macam mana nak jadikan fitnah ini tidak berleluasa? Maka Nabi minta tukar arah kiblat. Allah Ta'ala perkenankan, maka lega lah. Tapi dalam nikmat ini ada ujian, iaitu bila Nabi paling pula ke arah Kaabah. Sekarang ni orang-orang kafir, orang musyrikin di Mekah pula yang berkata-kata, kami dengar Muhammad dah berpaling ke Kaabah pula, kiblat kami. Dia claim kata Kaabah tu dia punya. Padahal Kaabah itu yang membinanya Nabi Ibrahim AS. Mereka yang menyalahgunakan Kaabah itu untuk tujuan kepentingan nafsu mereka. Kata Muhammad dah berpaling arah kiblat kami. Kalau kiblat yang dulu tu, kalau kiblat yang sekarang ni betul, inilah yang betul, bermakna kiblat yang dulu dia menghadap tu salah. Bermakna dulu dalam keadaan sesat, sekarang baru betul. Kalau dia katakan yang dulu yang betul, habis itu sekarang ni salah. Mereka cuba untuk nak mempengaruhi pemikiran masyarakat. Orang-orang yang tak mengetahui, orang yang tak beriman, sudah pasti akan menjadikan dia point untuk nak memburuk-burukkan Islam, memburukkan Nabi Muhammad. Tapi sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, Allah Ta'ala sebutkan apa? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibih. Wa ma ja'alna al-qiblata allati, dan kami tidak jadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya dahulu itu, melainkan apa? Illa lina'lama, melainkan kami nak tahu, ya, man yattabi'ur rasul, siapa dia yang setia ikut Nabi Muhammad, mimman yanqalibu 'ala aqibaih, ya, daripada orang yang patah balik kepada kesesatan. Maknanya dalam nikmat ini, dalam ujian ini, Allah Ta'ala nak test, tengok ketika sahabat-sahabat yang mengikut Nabi SAW, mereka ada tak pertikaikan? Kerana sahabat-sahabat, mereka lah antara orang yang tersakiti. Kenapa? Hari-hari duduk dengar ni cakap-cakap yang jahat, persepsi yang jahat yang cuba dimainkan oleh orang Yahudi dan orang musyrikin. Nabi kamu tu tak betul, Nabi kamu tu gitu. Sahabat-sahabat ketika mana solat dengan Rasulullah, waktu Nabi kita solat dan turun aja ayat perintah untuk tukar kiblat, Nabi tak tunggu hingga akhir solat, bahkan serta-merta Nabi tukar. Dalam riwayat mengatakan Nabi solat asar atau solat zuhur, 2 rakaat Nabi solat, turun perintah Allah tukar kiblat, Nabi terus berpaling ke arah Kaabah dan Nabi alihkan sahabat-sahabat duduk di belakang Nabi. Tak ada tunggu-tunggu nak tanya dulu ke, ya Allah, kalau kami menghadap Kaabah pula nanti orang Mekah pula akan kata pada kami, kan? Jadi macam dalam dilema. Tidak, ya. Allah Ta'ala tahu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah Ta'ala tu tidak akan mensia-siakan iman kamu, keyakinan kamu pada Allah Ta'ala. Cerita tentang peralihan kiblat ni panjanglah, saya nak ambil poin dia satu je, iaitu keimanan yang sebenar, keimanan yang dituntut, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW, ialah kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan kepada ajaran Nabi SAW. Seperti mana kalau kita solat, kita wajib menghadap arah kiblat. Dalam hukum fiqh, solat kalau tak menghadap kiblat tak sah. Kerana menghadap kiblat syarat sah solat, syarat sah solat. Walaupun kita duduk di tengah-tengah padang yang lapang, tak tahu arah kiblat, walaupun kita duduk dalam hutan contohnya, nak sembahyang macam mana? Kita mesti tahu asas-asas tu, perkara basic tu. Maksudnya syarat sah solat mesti suci daripada najis, mesti suci daripada hadas, mesti menghadap kiblat dan lain-lain, menutup aurat dan sebagainya. Kalau kita nak solat contohnya, kita solat di masjid, alhamdulillah dah ada arah kiblat, di surau ada arah kiblat, di rumah kita pun kita ada arah kiblat. Kalau kita solat di tempat-tempat yang tidak ada petunjuk, macam mana nak solat? Tak ada arah kiblat, tak apalah, sembahyang dulu, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tak boleh macam tu. Maka cara dia macam mana? Kita mesti kena meletakkan, kita mesti kena berijtihad, kita kena membuat satu keputusan mengikut kepada ilmu dan ilmu yang kita ada. Saya rasa macam kiblat arah sini lah, rasa cenderung hati saya tu ke arah sini. Itu sudah memadai. Bagi orang yang tidak ada petunjuk arah kiblat yang yakin, cukup dengan menggunakan sangkaan hati yang berat, disebut sebagai apa? Zon. Dia kena berijtihad, ya, dengan sangkaan berat dia, sini arah kiblat insya-Allah, maka dia pun baru solat. Allahu Akbar. Dia tak boleh solat dalam keadaan sama-sama, kena tentukan dulu. Kalau contohnya dia solat dengan keadaan dia sama-sama, hati dia berat ke arah sini, dia pun solat Allahu Akbar. Tiba-tiba masuk rakaat yang kedua, hati dia bertukar pula, dia kata tapi saya cenderung ke arah sini lah, kan? Maka ketika itu dia pusing ke arah kiblat yang dia lebih berat daripada rakaat yang berikutnya. Dan rakaat yang pertama tadi sah. Sebab apa? Sekiranya rakaat yang ditunaikan sebelum itu dengan sangkaan yang berat, dan kemudian dia beralih dengan sebab sangkaan yang berat juga, maka kedua-duanya sah, tak ada masalah. Melainkan kalaulah dia solat tadi itu dengan sangkaan yang berat, ijtihad dia, tiba-tiba yakin memang salah. Kalau tadi itu bukan yakin, ya, dia sama-sama sangkaan berat, sama-sama zon. Kalau contoh dia, saya pernah satu ketika tu singgah di RNR tu dah terbengkalai dah, ya, orang tak singgah, niaga pun tak ada. Cuma kebetulan waktu tu kita masuk waktu maghrib dan saya tak cukup jarak musafir.
Jadi kita berhenti solat maghrib dulu dekat R&R tu. Memang tak ada lampu, ya. Lampu tak ada, apa tak ada, terbengkalai. Jadi saya pun nak solat maghrib, tak ada orang. Di situ dalam surau tu dia ada tanda soft, ada tile yang dia buat apa jarak soft tu kan, tapi kiblat tak ada. Jadi saya nak solat macam mana ni, ya, cuma pertimbangannya dua je lah, sama ada arah sini atau arah sini kan, sebab tanda soft tu dah ada dah. Jadi saya pun ijtihad lah. Saya kata biasanya kalau masuk pintu belah sini, kedudukan surau gini-gini, biasa kiblat sini. Jadi saya pun solat Allahu Akbar, solat maghrib. Tengah-tengah saya solat satu rakaat, masuk rakaat kedua, datang orang yang biasa solat situ, yang dia tahu arah kiblat yang betul. Dia cakap pada saya, dia kata kiblat salah tu kan, arah yang bertentangan. Jadi tadi saya solat dengan zon, bukan dengan yakin, dengan zon. Katakanlah 90% atau 80%. Kalau datang keyakinan selepas daripada tu yang mengatakan kiblat pertama tu salah, maka tak boleh teruskan solat, mesti bina solat daripada awal balik. Yang pertama tu dah yakin salah, bukan sangka-sangka lagi, yakin salah, maka kita pun solat semula arah kiblat yang sebenar. Nak menunjukkan bahawa apa? Menghadap kiblat dalam solat perkara wajib. Hatta kalau kita pergi ke apa namanya, kalau kita solat atas kapal terbang, ya, musafir travel pergi mana-mana, masuk waktu, dan kita tak mungkin nak solat bila dah sampai nanti. Maksudnya perjalanan tu nak tak nak kena solat atas kapal terbang. Macam mana nak solat? Contoh kita pergi ke Mekah. Okey, kalau kita menuju ke Mekah, memang kita menghadap ke arah Mekah. Ke arah tu dia panggil nahiyah, arah, ya. Mungkin ada lari sikit-sikit dia punya darjah tu, tapi dia tetap menuju ke sana. Kita boleh solat Allahu Akbar. Cukup syarat menghadap kiblat, cukup syarat ada wuduk, cukup syarat apa namanya suci daripada hadas semua ni, maka solat tersebut sah dan tak perlu diulang lagi. Tapi kalau contohnya tak cukup syarat, antaranya apa? Waktu kita patah balik daripada Arab Saudi nak balik ke Malaysia, kiblat belakang kita, memang kita tahu kiblat belakang, cuma tak boleh nak menghadap, ya, sebab atas kursi kita duduk. Jadi macam mana kita solat je lah. Solat ada wuduk, ya, bersih daripada hadas apa semua contohnya. Kiblat tak menghadap, solat tu perlu ulang tak? Perlu ulang bila kita sampai nanti, sebab tak cukup syarat dia tu, kena ulang semula. Nak bagi tahunya bahawa menghadap kiblat dalam solat tu perkara yang penting. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia adalah dalam kehidupan kita ni, setiap perkara kita buat ada kiblatnya, ada panduannya, dan panduannya ialah syariat ini, Islam, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang teguh dengan sunnah aku, sunnah khalifah ar-rasyidin selepas daripada aku, pegang sungguh-sungguh, ibarat macam orang yang gigit dengan gigi garham, jangan tinggal. Maka kita hari ini kita lihat manusia ataupun kita kata umat Islam, ada yang betul-betul mengikut panduan agama ini. Tak kira orang nak kata apa, orang nak kata mundur, orang nak kata apa, dia istiqamah, tetap dia dengan Quran hadis, tetap dia dengan ulama. Dia tidak terjejas ataupun tidak terpalit dengan fitnah-fitnah dunia. Dan sebahagian yang lain lagi yang mengaku beragama Islam, tetapi hakikatnya mereka berkiblatkan hawa nafsu mereka. Sama macam orang Yahudi, dia tahu agama Islam betul, dia tahu Nabi Muhammad betul, tapi kerana kedegilan dia dan kerana dia ada kepentingan, dia nak kuasa, dia nak kekayaan, maka dia sanggup berkiblatkan hawa nafsu dia, meninggalkan panduan agama. Ini yang penting ni. Tak lama lagi Ramadan nak masuk, kita tengok diri kita ni, termasuk orang yang menghidupkan bulan Ramadan kerana Allah ke kerana hawa nafsu. Ada orang yang menggunakan Ramadan tu untuk kepentingan hawa nafsu dia. Beribadat tidak ikut cara Nabi, tidak ikut cara para ulama, dia ikut cara diri dia, ikut nafsu dia. Bila Ramadan datang, Nabi buat persediaan. Persediaan Nabi macam mana? Ista'adda lillah. Nabi buat persiapan, iaitu dengan menumpukan sepenuh fokus dan perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan Nabi buat persiapan dengan buat kenduri makan-makan, bukannya buat simpan bekalan makanan untuk sepanjang bulan Ramadan, ya. Yang pertama ialah fokus tawajuh kepada Allah, ya. Nabi ajar kepada para sahabat dengan sebab puasa ni untuk menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni kadang-kadang kita buat persiapan untuk Ramadan ni dengan cara apa? Kita buat kenduri, ya. Ramai buat kenduri, kumpul kawan-kawan, kumpul ahli surau, kumpul family, buat kenduri. Sebab apa? Sambut Ramadan. Bagus tak? Bagus. Bagi makan bagus. Dia berkumpul tu buat apa? Baca tahlil arwah, bagus. Doa selamat, bagus. Doa panjang umur sampai Ramadan, bagus. Semua bagus. Tapi bila sampai Ramadan, hari-hari berlalu dalam Ramadan sama macam bulan-bulan lain, tak kena. Maknanya kita doa nak bagi sampai saja, rugi, ya. Kita bukan nak minta sampai saja, sampai. Dan bila sampai tu nak buat apa? Kami nak manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai musim pesta ibadah. Baru kena dengan macam mana yang Nabi anjurkan, puasa. Puasa, qiyamul lail, tarawih, sedekah, ya. Dan bila masuk bulan Ramadan al-Mubarak, bukan sekadar manusia orang beriman yang seronok, bahkan makhluk lain pun seronok juga. Malaikat-malaikat, apa namanya, bahkan langit, syurga, neraka, semua menunjukkan macam mana mereka punya keterujaan mereka bila masuk bulan Ramadan. Syurga buka pintu luas-luas, ya, seluas-luasnya. Neraka tutup pintu rapat-rapat, ya. Syurga buka pintu luas-luas. Siapa nak masuk syurga? Kita bila meninggal terus masuk syurga ke duduk dalam kubur dulu, tunggu waktu dibangkitkan di mahsyar, hisab, baru masuk syurga? Bila syurga tu kita masuk? Kita masuk syurga bila kita lepas dihisab, kan? Waktu ni semua orang duduk di alam barzakh. Semua di alam barzakh. Sebahagiannya sudah mendapat bibit-bibit nikmat syurga dalam kubur. Belum masuk syurga lagi, ya. Sekarang ni alam barzakh, nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab. Sebahagiannya tak kena hisab, terus masuk syurga. Waktu tu. Sekarang ada siapa masuk syurga? Ada siapa-siapa masuk dalam syurga? Belum lagi. Kenapa pintu syurga buka luas-luas? Siapa nak masuk? Nak menunjukkan, mengalu-ngalukan, ya. Macam kita lah, ada tetamu yang kita kata kita menanti-nantikan, kita hormat, kita memang nak dia datang. Dia nak sampai lagi sejam, kita kata pada anak, pintu pagar tu buka siap-siap, pintu rumah tu jangan tutup rapat, nanti tetamu sampai kita tak perasan. Buka tu sebagai kata mengalu-ngalukan, ya, meraihkan. Macam itulah syurga buka luas-luas. Kenapa? Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang suka buat kebaikan, suka buat ketaatan, marilah, ya. Inilah masanya, inilah waktunya. Dan pintu neraka tutup rapat-rapat. Kenapa? Kerana nak menunjukkan bahawa rahmat Allah sangat luas, dan pada waktu itu Allah Ta'ala ringankan, tangguhkan siksaan bagi penduduk-penduduk dalam neraka. Maknanya seluruh makhluk ni menunjukkan keterujaan mereka nak sambut bulan Ramadan. Ramadan ni untuk siapa? Ramadan ni untuk kita. Umat-umat Nabi terdahulu tak dapat kelebihan Ramadan, tak ada. Allah bagi istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Untuk kita, makhluk lain semua gembira. Ada pula umat Nabi Muhammad yang tak seronok bila masuk Ramadan. Pelik sungguh. Kadang-kadang dia tak perasan, tapi cara-cara bercakap tu oleh kerana kurang beradab, ya. Dia kata, sementara ada 3-4 hari ni, jomlah kita pakai minum bagi-bagi, kena tarik pun semua. Esok dah puasa tak dapat dah, tak merasa dah nak kena roti canai bagi-bagi. Jadi seolah macam bila Ramadan masuk tu dah jadi terbantuk dah dia punya agenda dia selalu. Kalau cakap-cakap tu kerana mungkin kadang tergelincir lidah, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau cakap tu betul-betul dengan hati, itu menunjukkan iman dia memang lemah sungguh. Orang lain seronok nak bertemu Ramadan, dia tiba-tiba tak seronok pula. Maka tuan-tuan dalam hati Allah SWT, kita buat persiapan
persiapan kita mesti mengikut cara macam mana panduan yang Nabi SAW tunjukkan, macam mana sahabat-sahabat buat, ya. Antara contohnya yang sunnah yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia buat apa? Zaman Sayyidina Umar ni khalifah yang kedua, masjid-masjid pada waktu malam ketika itu, sebelum zaman Sayyidina Umar, masjid-masjid waktu malam ni gelap. Zaman Rasulullah malam gelap. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada perubahan, sebab Sayyidina Abu Bakar 2 tahun jadi lebih kurang jadi khalifah, ya. Waktu malam gelap. Kalau kebetulan bulan tu terang, bulan cerah, nampak sikit, ya, muka-muka ni. Tapi kalau waktu bulan hujung bulan, maka gelap, tak nampak. Sebab tu orang munafik tak datang masjid sembahyang Isyak. Maghrib dia datang lagi, pasal boleh nampak. Isyak dia tak datang dah. Dia kata kalau datang pun bukan orang nampak. Dia beribadat nak tunjuk pada Nabi, nak tunjuk pada orang, ya. Sembahyang Isyak, sembahyang subuh dia tak datang. Zaman Sayyidina Umar buat apa? Dia buat satu sunnah, ataupun dia buat satu bid'ah. Hari ni orang sebut bid'ah. Sayyidina Umar buat bid'ah. Apa dia? Menerangi masjid-masjid ni dengan cahaya pada waktu malam bila nak datang bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar nak kumpulkan manusia ni, kumpulkan umat Islam solat tarawih di masjid, ya. Ini bid'ah yang kedua yang Sayyidina Umar buat, iaitu mengumpulkan sahabat-sahabat, para tabi'in untuk solat di masjid berjemaah 20 rakaat. Dan dia lantik imam di kalangan sahabat-sahabat yang qurra, yang bacaan yang bagus-bagus, ya. Contoh macam Sayyidina Ubay bin Ka'ab, macam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi beberapa sahabat yang guru-guru Quran ni dilantik untuk menjadi imam di sepanjang bulan Ramadan, solat qiyam, solat tarawih. Maka sunnah tu berterusan sampai zaman Sayyidina Uthman, sampai zaman Sayyidina Ali, dengan jumlah orang Islam yang makin bertambah. Ketika zaman Sayyidina Ali kata apa? Semoga Allah Ta'ala menerangi kubur Sayyidina Umar, kerana dialah yang memulakan buat sunnah menerangi masjid-masjid dengan cahaya pada tiap kali tiba bulan Ramadan. Begitu juga semoga Allah Ta'ala menghiburkan dia di dalam kubur, ya, kerana dialah yang telah menghidupkan suasana masjid pada bulan Ramadan. Waktu malam duk dengar suara Al-Quran bersahut-sahutan, masjid tu, masjid ni, bunyi Quran tu dilantunkan. Ini sunnah ni tuan-tuan, kita boleh ambil. Kalau di setengah-setengah tempat macam masjid tuan-tuan ni, masya-Allah, masjid baru, ya, cantik apa semua. Di setengah-setengah tempat tu mungkin nampak agak suram sikit. Dia kata nak bagi nampak meriah sikit Ramadan ni, tuan pengurusi, boleh tak saya nak taja pasang lampu yang spotlight dekat menara tu, supaya bila daripada jauh orang nampak, kata masjid. Tak adalah nanti buat alasan tak jumpa masjid, kan? Daripada jauh lagi nampak dah pasang spotlight tu. Ataupun di negara Arab, kalau tuan-tuan perasan, dia pasang lampu yang warna hijau tu dekat menara, ya. Jadi daripada jauh kita nampak, masjid sana, masjid sana, masjid, ya. Jadi dia sengaja buat begitu. Kenapa? Nak ambil sunnah yang Sayyidina Umar buat tadi tu, iaitu menghiaskan rumah Allah, ya. Bahkan bukan sekadar kita menghias rumah kita pun dikira satu perkara yang baik untuk nak menyambut Ramadan. Orang biasa pasang lampu lilak-lilak ni nak raya, kita pasang waktu nak masuk puasa, bagi nampak meriah suasana tu. Dan dia kata tarawih tahun ni jemput tu imam daripada mana? Pengurusi kata ada jemput imam hafiz Quran daripada Thailand contohlah, kan. Tempat Ustaz Syukri di Kelantan, imam daripada selatan Thai, hafiz Quran. Jadi dia bisik pada pengurusi macam ni, ya, dia kata, untuk sagu hati imam dan untuk perbelanjaan kos apa semua tu saya tanggung, ya. Masjid tak payah keluar belanja, saya tanggung. Berapa bagi tahu, saya tanggung. Kenapa? Dia nak ambil sunnah Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar lantik imam situ sini dan disuruh membaca Al-Quran dengan suara yang lunak, dengan suara yang baik, supaya apa? Nak hidupkan suasana Ramadan bulan Al-Quran.
Itu sunnah Sayyidina Umar, Ustaz, bukan sunnah Nabi. Ini kata-kata orang tak faham agama, dia kata macam itulah. Hak yang sahabat buat bukan sunnah. Hak yang Nabi buat tu baru sunnah. Nabi dengan sahabat siapa yang lagi betul? Itu kalau dengar kata-kata macam ni, memang kita pun jadi pening kepala juga. Kan Nabi sebut dalam hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah khalifah ar-rasyidin selepas daripada aku. Maknanya sunnah Sayyidina Umar, sunnah Nabi juga. Sayyidina Umar buat itu kerana ada maslahat untuk kebaikan umat Islam. Adapun Rasulullah solat 8 rakaat, tuan-tuan nanti 98 ke 920? Tak tahulah Ustaz, Jaih tak keluar, berkeliling lagi. Kami pun tunggu juga. Sama macam nak tunggu anak bulan Ramadan kan? Tak lama dah ni kan? 8 ke 20. Ada ura-ura kata kena buat 8 ya, ringkaskan. Ada ura-ura kata boleh buat 20. Wallahualam. Kita buatlah plan A, plan B kan? Kalau tak mesyuarat tak jadi kerja. Jadi zaman Rasulullah buat 8 rakaat, lepas tu Nabi semayang sambung dalam rumah tak baki solat tarawih. Sayyidina Umar buat 20 dekat masjid. Lepas tu golongan yang dia kebetulan dia pun tak berapa nak rajin buat 20. Dia kata kita buat 8 lah, yang ni sunnah Nabi. Hak yang 20 tu sunnah Sayyidina Umar. Nak ikut Nabi ke nak ikut Sayyidina Umar? Dia pening kepala. Dia buat kita jadi pening. Baik buat 8, baik buat 20, semua sunnah Nabi mereka. Nabi tidak buat 20 kerana nak meringankan kepada para sahabat kan? Sayyidina Umar buat 20 supaya apa? Nak mengumpulkan para sahabat. Takut-takut hari ni bila buat 8 balik memang tak sambung dah. Macam kita lah kalau buat 8 tu tak sambung dah. Tapi kalau masjid buat 20, kita istiqamah buat sampai witir kan? Jadi banyak rakaat. Sebab yang paling baik, kalau orang tanya nak buat 8 ke 20 Ustaz, yang paling baik ialah buat sampai imam witir. Itulah yang paling baik sekali. Kalau tu imam buat 8 dan witir dengan imam. Kalau imam buat 20 dan witir dengan imam. Sebab ada hadis beritahu siapa solat qiyam tarawih bersama dengan imam hingga imam selesai, maka dia dapat pahala membangunkan seluruh malam. Seluruh malam tu. Jadi jangan kita buat 8, lepas tu bila witir kita bangkit sebab saya nak sambung lagi malam kan. Boleh aja buat witir dulu, nanti malam kan sambung balik kan? Tak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Betul, witir 1 saja. Maknanya bila kita bangun nanti tak payah buat witir lah ya? Atau di antara persediaan bulan Ramadan al-Mubarak yang terakhir sekali ialah tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, kita tak tahu kita sempat sampai Ramadan ke tidak. Itu satu. Kalau kita dapat masuk Ramadan, berapa hari kita dapat Ramadan, dapat sampai akhir ke kan? Wallahualam, mudah-mudahan sempatlah. Tapi ada satu perkara yang saya selalu ajak dan pesan pada diri saya, kepada jemaah-jemaah saya mana-mana tempat saya pergi. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang fadilat niat, kelebihan niat. Contohnya macam hadis yang menceritakan berapa ramai orang yang mereka ni meninggal di atas tilam-tilam mereka, tilam-tilam atas kata-kata mereka, tapi di akhirat esok ballaghahullahu manazil syuhada, Allah Ta'ala bangkitkan mereka ni di kalangan orang-orang yang mati syahid ya. Mati syahid ni hebat tak? Hebat lah kan? Maknanya dia mati dalam keadaan dia berjihad fisabilillah. Ada orang yang dia bukan berperang pun, tak turun ke medan perang pun, tapi di akhirat esok dia dapat duduk bersama orang mati syahid. Padahal ketika mati meninggal atas katil, atas tilam yang empuk. Macam mana jadi macam tu ya? Kerana apa? Lisidqi niyatihim, kerana benarnya niat mereka. Dia niat nak mati syahid, tapi tak syahid pun, mati atas tilam. Kerana benarnya niat dia, Allah bangkitkan dia bersama dengan orang mati syahid. Masya-Allah. Jadi saya nak sebutkan apa? Sebelum nak masuk Ramadan ni, kita puasa pun tak lagi, tarawih pun tak lagi. Niat dia boleh serang siap-siap. Ya Allah, Ramadan sampai ni saya nak puasa sungguh-sungguh. Ya, tak macam tahun lepas dah puasa sungguh-sungguh. Ya, puasa jasmani, puasa rohani, ya, puasa tak makan tak minum, puasa juga mulut dia boleh cakap benda-benda yang sia-sia, mata tengok maksiat. Nak puasa sungguh-sungguh. Ya. Kemudian
malam saya nak tarawih, bagi witir dengan imam, ya. Dan kemudian saya nak sedekah, saya nak infak, saya nak ni niat. Kalau boleh tulis lagi bagus. Tuliskan dekat memo ke, tuliskan dalam diary ke apa ke. Ini niat kita di sepanjang bulan Ramadan ni. Niat banyak-banyak pun tak apa. Niat bukan pakai modal pun. Kan? Bahkan bila kita niat, semata-mata niat tu maksudnya kita berkeinginan dan ada kesungguhan, maka malaikat dah catat dah pada kita. Fulan bin fulan salat tarawih 2 rakaat, fulan bin fulan puasa, fulan bin fulan bersedekah, padahal belum buat lagi. Maka kalau takdir Allah Ta'ala kita meninggal dunia tak sempat Ramadan, pahala dah dapat dah. Bukan pahala niat saja, pahala melakukan ibadat tersebut dengan sempurna. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Niat nak buat baik, dapat pahala sempurna. Kalau dia buat, dapat 10 kali ganda. Dan kemudian sebelum kita nak bertemu Ramadan, pastikan kita taubat kepada Allah, bersihkan diri, bersihkan hati kita. Sebab kalau kita masuk dalam Ramadan, hati masih lagi ada kekotoran, ya, ada hasad dengki, busuk hati dengan orang tu, busuk hati dengan orang ni, dendam dengan orang tu, dendam dengan orang ni, ya. Mana kita ni ibadat macam cawan yang ada kotor, kita nak masukkan air yang bersih, ibadat, Quran, semua tu benda-benda yang baik, ibadat. Tapi kalau hati tu kotor, maka tak akan bagi kesan pada diri kita. Maknanya tengok nanti dia puasa, lepas tarawih duk ngetih, ngumpat orang pula. Padahal siang hari jaga, tapi bila dia buka bukan setakat makan saja, hak dosa pun buat juga. Mana puasa tak bagi kesan apa-apa pada peribadi. Kenapa? Belum menyiapkan diri untuk betul-betul berpuasa kerana Allah. Hanya sekadar melalui hari-hari sebagai adat kebiasaan saja. Jadi jangan rugi. Jadi mudah-mudahan Ramadan akan sampai ini memberi 1000 makna kepada kita, benar-benar mengubah diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada pihak masjid atas jemputan. Saya minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan, sekadar yang mampu dikongsikan untuk program ataupun surat tazkirah subuh pada hari ini. Sehingga bertemu lagi, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita doa sikit insya-Allah, ya, sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan. أعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر وتلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.